Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan isu semasa yang bertajuk kecelaruan gender. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan, iaitu terdiri dari saya sendiri, Mazriana binti Mazhari, Sharifah Farah binti Said Hussein Shah dan Natasha binti Salim. Kecelaruan gender, di mana keadaan penghayatan individu itu bercelaru antara perasaan gender sendiri dengan jantina anggota kelaminnya. Kecelaruan gender juga merupakan transseksualisme paling ketara apabila individu yang mempunyai anggota kelamin tertentu tetapi berasa yakin yang dia golongan jantina sebaliknya. Kecelaruan gender ini terdiri daripada dua kategori, iaitu yang pertama, golongan individu yang berjantina lelaki tetapi ingin menjadi seorang perempuan. Golongan ini digelar sebagai pondan dan beberapa istilah yang lain. Manakala kategori yang kedua adalah golongan individu yang berjantina perempuan tetapi ingin menjadi seorang lelaki, dan golongan ini digelar sebagai pengkit. Pondan. Pondan juga dikenali sebagai maknyah, bapuk ataupun darai. Istilah pondan ini adalah merujuk kepada golongan lelaki transseksual. Orang yang mempunyai biologi lelaki tetapi mendakwa mempunyai naluri wanita. Golongan pondan ini sering menggunakan istilah terperangkap dalam tubuh yang salah ataupun wanita dilahirkan transseksual. Manakala pengkit pula merupakan seorang wanita yang berpenampilan seperti lelaki dengan keadaan yang berambut pendek dan berkelakuan agak kasar. Kumpulan wanita yang ingin menjadi lelaki tetapi tidak dapat menerima hakikat bahawa mereka telah dilahirkan sebagai seorang wanita. Kumpulan pengkit ini akan berasa malu hanya kerana memikirkan mereka adalah wanita. Pengkit ini juga mengetepikan segala ciri-ciri kewanitaan mereka dan sanggup mengikat payudara mereka agar badan mereka kelihatan lepir seperti lelaki yang tulen. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gejala pondan. Faktor yang pertama iaitu pengaruh media. Seperti yang kita tahu sekarang, industri hiburan banyak memaparkan watak pondan sehingga diterima sebagai perkara normal dalam masyarakat. Jadi, ramai yang berperwatakan lembut berani mencuba menjadi seorang pondan. Faktor yang kedua adalah biologi. Kemungkinan seseorang lelaki itu mempunyai bilangan kromosom X dalam DNA yang berlebihan. Oleh itu, perwatakan perempuan akan lebih menonjol dalam diri individu itu daripada perwatakan lelaki. Seterusnya, faktor pengaruh rakan sebaya. Ini kerana seseorang individu itu akan mengikut rakannya berkelakuan seperti wanita. Rakan sebaya juga merupakan kumpulan yang paling rapat dengan individu itu selepas keluarga itu sendiri. Jadi, seseorang individu akan mudah percaya kata-kata dan ajakan rakannya. Faktor yang keempat adalah kurangnya didikan agama. Agama Islam telah melarang sekeras-kerasnya gejala menukar jantina. Seseorang itu dianggap tidak bersyukur di atas ciptaan Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gejala pengkit. Faktor yang pertama iaitu faktor kromosom, di mana hasil kajian bidang perubatan terdapat segelintir anak perempuan mempunyai kromosom XXY yang bermakna terselit kromosom lelaki di dalam diri mereka. Ini menyebabkan
berlaku kekeliruan jantina secara fizikal di mana mereka mempunyai rupa bentuk wanita tetapi mempunyai naluri seperti seorang lelaki. Faktor yang kedua adalah faktor masyarakat. Masyarakat menyangka gejala ini hanya melibatkan perlakuan sejenis sahaja. Tetapi sebenarnya perlakuan homoseksualiti ini lebih daripada itu. Masyarakat hanya akan menyisihkan sesiapa sahaja yang mereka anggap aneh. Penyisihan ini akan menyebabkan mereka yang aneh tidak memiliki pilihan lain kecuali berkomunikasi sesama mereka. Faktor yang ketiga adalah faktor keluarga. Sekiranya sesebuah keluarga ditakdirkan mempunyai ramai perempuan, ada di antara ibu bapa juga akan mengubah salah seorang anak mereka menjadi seorang lelaki. Anak-anak tersebut diberi layanan, berpakaian, cara percakapan dan cara berjalan seperti seorang lelaki. Jadi, jika sejak kecil lagi anak perempuan disemai dengan ciri-ciri lelaki, maka sifat ini boleh berlarutan sehingga dewasa. Cara didikan yang salah ini akan menyebabkan anak-anak itu mengalami kecenderungan jantina dan seksual yang berbeza. Akhir sekali, faktor persekitaran. Lambakan hiburan yang disiarkan dalam media massa menjadi salah satu cabang utama lahirnya budaya jijik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Farah binti Said Hussein Shah dan saya akan menerangkan berkenaan dengan slide yang seterusnya, iaitu hukum lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Okey. Melalui hukum lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya, perbuatan tersebut sama ada lelaki berlagak perempuan atau sebaliknya adalah haram, bahkan berdosa besar berdasarkan terdapatnya dalil yang melaknat orang yang melakukannya. Perbuatan ini juga merupakan antara kemungkaran yang telah merebak dengan meluas di kalangan umat Islam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallamul khanabiina minar rajal wal mutarajalati minan nisa. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Seterusnya, hukum lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya dengan cara perbuatan, di mana hukum lelaki menyerupai perempuan atau sebaliknya dengan cara perbuatan sama ada dengan pengambilan hormon atau membuat pertukaran jantina adalah haram. Ianya termasuk dalam perbuatan mengubah ciptaan Allah. Hal ini berdasarkan hadis di mana yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Allah melaknat perempuan yang membuat tatu yang diminta membuatnya, yang mencabut bulu muka dan yang mengasah gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Kenapa pula aku tidak mencerca mereka yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan firman-Nya yang bermaksud, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Hikmah pengharaman mengubah-ubah ciptaan Allah adalah kerana terdapatnya pemalsuan, penipuan dan menimbulkan sangkaan yang tidak benar seperti menganggap ciptaan Allah tidak sempurna. Dalil pengharamannya, perbuatan berlagak lelaki atau perempuan haram berdasarkan hadis yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang meniru-niru gaya perempuan dan perempuan yang meniru-niru gaya lelaki. Seterusnya begitu juga dengan hadis di mana yang bermaksud daripada Ibnu Abbas, katanya Nabi SAW melaknat lelaki yang berperangai pondan dan perempuan yang berperangai lelaki. Baginda bersabda, usirlah mereka dari rumah kamu. Seperti
Seperti yang dapat kita lihat di sini, ini adalah dua contoh isu kontroversi yang berlaku di negara kita, di mana kalau kita lihat pada isu kes yang pertama, iaitu isu kontroversi Muhammad Sajat Kamaruzaman ataupun lebih dikenali sebagai Nur Sajat, yang merupakan seorang transgender yang sangat popular, di mana dirinya telah pergi menunaikan umrah sebelum berlakunya gelombang COVID-19 yang berlaku di negara kita. Nur Sajat telah pergi menunaikan umrah bersama dengan ibu dan ayahnya serta rakan-rakannya, dan ini menimbulkan spekulasi di mana dirinya yang merupakan seorang lelaki telah melanggar perintah Allah dengan memakai pakaian seperti seorang wanita untuk pergi ke tanah suci, dan ini menjadi kemarahan kepada umat-umat Islam, terutamanya di Malaysia, yang sukar mempercayai bahawa Nur Sajat pergi menunaikan umrah dengan berpakaian telekung, bertudung, berniqab dan sebagainya, dan ini merupakan satu kesalahan yang sangat besar dan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana fitrah asalnya adalah sebagai seorang lelaki, tetapi dirinya tidak menerima dirinya itu sebagai seorang lelaki, dan dengan beraninya dirinya itu berpakaian seperti wanita dan pergi menunaikan umrah bersama dengan ibu dan ayahnya. Seperti yang dapat kita lihat, Mufti Wilayah Persekutuan pada waktu itu telah mengulas isu Sajat yang pergi ke umrah pada ketika itu, dan ini merupakannya satu peringatan untuk Sajat juga dan kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini. Okey, bagi kes yang kedua, iaitu Safi Ilyas, merupakan seorang pengasas kosmetik dan juga merupakan seorang yang sangat berjaya di dalam pendidikannya, tetapi dirinya adalah seorang yang sangat sukar menerima fitrahnya sebagai seorang lelaki, walaupun pada mulanya dirinya telah kembali ke pangkal jalan, tetapi hatinya berbolak-balik untuk menjadi seorang wanita kembali. Dan seperti yang dapat kita lihat, dirinya gagal dalam hijrah sebelum ini untuk berhijrah daripada seorang nyah ataupun daripada seorang wanita kepada lelaki yang bersifat semula jadi. Walaupun pada ketika itu dirinya mendapat sokongan yang penuh dan semangat daripada netizen-netizen dan juga pengikut-pengikutnya di luar sana, yang telah memberikan positif semangat yang sangat positif kepada dirinya, tetapi ianya tidak bertahan lama apabila sifat dalam hatinya menguasai dirinya semula untuk menjadi seorang wanita. Seperti yang dapat kita lihat sebelum ini, Safi Ilyas telah membuat kemudahan untuk membuang payudaranya dan telah menukar fizikalnya kembali kepada seorang lelaki, tetapi perkara itu tidak menjadi berpanjangan dan hanya seketika sahaja, dan hatinya terus berbolak-balik, dan akhirnya seperti yang dapat kita lihat sekarang, Safi Ilyas telah menjadi seorang wanita kembali dengan dapat kita lihat rupanya, bentuk badannya, semuanya sangat sama dengan ciri-ciri seorang wanita itu, dan ini sangat menjadi kesedihan, sangat menjadi orang kata kita sebagai netizen ataupun pengikut-pengikut yang melihat dirinya itu pun merasa sangat sedih dengan keadaan dirinya yang orang kata tidak berpegang teguh dan tidak tetap niat dalam hatinya untuk berubah menjadi seorang lelaki. Walaupun sebelum ni dirinya telah berubah menjadi seorang lelaki, tapi kemungkinan ada faktor-faktor yang telah membuatkan dirinya menjadi seperti itu. Kemungkinan perkara-perkara seperti itu adalah untuk menarik perhatian netizen ataupun melariskan produk yang dijual. Wallahualam, kita tidak tahu, tetapi kalau kita lihat daripada segi kasarnya, ini lebih kepada konten ataupun promosi produk yang telah dihasilkan. Okey,
Seterusnya saya teruskan dengan slide di mana kesan buruk kecelaruan gender ini kita boleh bahagikan kepada 3 aspek, iaitu individu, kekeluargaan dan juga masyarakat. Daripada segi individu itu kita boleh lihat kebolehan dan kelebihan pada diri sendiri itu tidak diiktiraf. Aktiviti harian tidak dapat diterima oleh masyarakat dan penyakit wabak seperti AIDS, HIV dan pelbagai penyakit kelamin juga mungkin akan berlaku apabila berlaku hubungan seks dan sebagainya. Yang seterusnya adalah daripada aspek kekeluargaan, di mana keluarga akan merasa kecewa, keharmonian dalam institusi keluarga akan terganggu, nama baik dan maruah keluarga tercalar. Daripada segi aspek kekeluargaan ini, saya boleh ambil pendekatan daripada keluarga Safi Ilyas itu sendiri, di mana ibu dan ayahnya adalah sangat-sangat tidak menerima keadaan anak seperti itu. Tetapi sebagai ibu dan ayah, mereka terpaksa menerima keadaannya dan walaupun dalam hati mereka hanya Allah sahaja yang tahu, tapi secara kasarnya kita dapat lihat daripada segi luaran bahawa ayah dan ibunya sangat hampa dengan keadaan anak mereka seperti itu, dan kemungkinan perkara ini boleh mengakibatkan terjadinya cemuhan ataupun lontaran perkara-perkara negatif daripada masyarakat luar di seluruh luar sana yang melontarkan segala cemuhan dan hinaan kepada ibu dan ayah, dan mungkin ini akan membawa kepada perkara yang tidak lebih elok lagi. Dan seterusnya daripada aspek masyarakat itu sendiri, di mana ia mencerminkan kemunduran masyarakat dan memusnahkan kekuatan moral masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri saya sebagai pembentang yang ketiga. Saya Nastasa binti Salim. Hari ini saya akan bentangkan tentang strategi pemulihan bagi golongan yang mengalami kecelaruan gender. Okey, bagi menghadapi cabaran kecelaruan gender dalam masyarakat kita, telah pelbagai usaha dilaksanakan oleh pihak kerajaan, khususnya JAKIM, Majlis dan Jabatan Agama Negeri, NGO dan juga individu. Beberapa pelan bimbingan terhadap golongan ini yang mendasari perspektif psikospiritual Islam, di samping hal-hal berkaitan yang memberi penekanan merangkumi beberapa perkara utama sebagaimana berikut. Okey, yang pertama, kita lihat kepada intervensi psikospiritual Islam, di mana psikospiritual Islam ini adalah satu ilmu tentang konsep dan praktis pengabdian dan juga penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selaras dengan fitrah asal manusia, di mana ia adalah merupakan satu proses peralihan dari sebuah jiwa yang kotor, ternoda dan juga tercemar dengan dosa kepada jiwa yang bersih dan perlu dilalui dengan bantuan psikoterapis syar'i yang mahir dalam menjelaskan keseluruhan terapi yang dicadangkan seperti mana berikut. Okey, kita lihat kepada terapi yang pertama, iaitu mengenali kelemahan dan juga kekuatan diri. Golongan yang mengalami kecelaruan gender ni, mereka boleh berbincang dengan psikoterapis. Maksudnya di sini psikoterapis akan membantu mereka untuk meneliti diri, muhasabah al-nafs, iaitu mencari kekuatan diri mereka yang boleh membantu ke arah perubahan, dan seterusnya mencari faktor keterlibatan dalam kancah kecelaruan gender bagi mengelakkan mereka terjerumus kembalilah ke lembah kecelaruan gender yang pernah dilalui sebelum ini. Okey, seterusnya yang kedua, terapi melaksanakan proses taubat, di mana golongan ini perlulah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemaafan kepada kedua ibu bapa mereka, keluarga, juga mereka perlu memaafi diri sendiri. Seterusnya, bertaubat dengan sesungguh hati, yakni taubat nasuha. Yang seterusnya, berusaha menjauhi orang-orang yang terlibat dengan isu kecelaruan gender kerana mereka boleh mendorong diri mereka untuk kembali kepada kegiatan lama. Proses taubat ini boleh dilakukan dengan memperbaikkan solat fardu, memperbanyakkan solat sunat,
mengaji dan mentadabbur Al-Quran dan juga memperbanyakkan berzikir. Terapi yang seterusnya ialah menanam dan mengaplikasi sifat sabar, iaitu golongan ini haruslah memuput kesabaran dalam diri mereka agar sentiasa memotivasikan diri untuk sentiasa beribadah dan beramal soleh. Yang kedua, golongan sedemikian juga perlu melatih diri mereka dengan penuh kesabaran dalam berusaha untuk mereka membuang sifat suka menuruti hawa nafsu, godaan syaitan dan juga ajakan-ajakan rakan, contohnya rakan-rakan transgender yang sentiasa mengajak mereka untuk kembali melakukan perkara yang diharamkan Islam. Contohnya, pondang kembali menjadi pondan, pengkit kembali menjadi pengkit. Itu adalah antara ujian-ujian yang akan golongan ini hadapi apabila mereka sedang berusaha untuk berubah, di mana mereka akan berdepan dengan ujian ajakan rakan-rakan mereka yang dahulu. Okey, seterusnya terapi menghayati sifat rajak, iaitu rasa adanya harapan. Di mana golongan ini perlulah berusaha untuk menanamkan dalam diri mereka suatu keyakinan yang kuatnya bahawa masih ada harapan dan dirinya mampu berubah kembali kepada fitrah sebagai seorang insan yang memiliki akhlak yang mulia. Seterusnya, mereka juga perlulah berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dengan seikhlasnya. Seterusnya, terapi menghayati sifat khauf, iaitu rasa takut. Golongan ini perlulah berusaha untuk melatih diri mereka untuk menghayati rasa takut kepada pencipta yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Memupuk sifat kaus atau rasa takut bahawa lenyap dan hilangnya iman di dada. Maksudnya memiliki rasa takut. Sekiranya iman di dada hilang dan lenyap begitu saja. Yang kedua, mereka perlu takut bahawa manusia tidak berkuasa, tetapi Allah yang maha berkuasa dan juga maha penghukum. Yang ketiga, hidup manusia akan berakhir dengan kematian. Semua yang hidup akan merasai mati. Okey, setiap perbuatan juga akan dibalas pada hari kebangkitan kelak. Dan yang terakhir, peluang kehidupan yang diberikan kepada diri hanyalah terhad. Seterusnya, strategi pemulihan yang kedua yang boleh kita guna pakaikan bagi membantu golongan kecelaruan gender ini adalah melalui bimbingan kaunseling syar'i oleh kaunselor syar'i, di mana kaedah ini akan membuka peluang ataupun memberi peluang kepada golongan kecelaruan gender ini untuk berkongsi rasa dan juga pengalaman hidup mereka lah, agar mereka ini dapat dibimbing untuk mengenal potensi diri mereka sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala serta mampu untuk mereka membuat keputusan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi berasaskan syariat Islam. Maka dengan itu golongan ini sekurang-kurangnya akan mempunyai sebuah tempat yang boleh dituju bagi membantu mereka kembali kepada fitrah. Maksudnya di sini seorang pondang ataupun maknyah akan kembali kepada fitrahnya sebagai seorang lelaki, manakala seorang pengkit akan kembali kepada fitrahnya sebagai seorang perempuan. Okey, seterusnya strategi ketiga yang boleh kita terapkan sebagai strategi pemulihan adalah melalui kesedaran undang-undang. Okey, di mana golongan ini juga perlu diberi pendedahan dan juga kesedaran mengenai pelaksanaan hukum syariah yang dilaksanakan di negara kita Malaysia.
mereka ini perlulah dijelaskan, diterangkan secara jelas dan terperinci hikmah di sebalik penetapan dan pelaksanaan hukuman tersebut. Di mana um, penetapan dan pelaksanaan hukuman tersebut ini boleh dijadikan panduan agar mereka-mereka ini tidak akan kembali ataupun takut untuk kembali melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral seperti menjadi seorang maknya yang menawarkan seks, menjadi seorang pengkit dan hal-hal yang berkaitan dengan kecelaruan gender yang lain. Okey, penjelasan pula perlulah dikaitkan dengan penghayatan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyayang, Al-Rahim dan Maha Pengampun, Al-Ghaffar, dan pada masa yang sama adalah Maha Menghukum, Al-Hakam, dan juga Maha Penyiksa, Al-Muttaqin. Okey, pada sesi intervensi psikospiritual Islam, mereka-mereka ini juga perlu didedahkan mengenai kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Okey, sekarang jika kita lihat pada Keratan Akbar sebelah kanan ini, ianya menunjukkan bahawa Undang-Undang Syariah Negeri Kelantan yang mengenakan denda sehingga RM1,000 atau penjara sekurang-kurangnya 6 bulan atau kedua-duanya terhadap lelaki yang disabitkan kesalahan kerana berpakaian seperti perempuan ataupun berlagak seperti pondang. Dan undang-undang ini juga adalah terpakai di setiap negeri, cuma menggunakan terma-terma mengikut negeri masing-masing. Manakala strategi yang keempat yang boleh kita gunakan adalah melalui program outreach, di mana golongan kecelaruan gender ini mesti didekati dan bukannya dijauhi. Justeru mereka ini perlu disantuni dengan menghampiri dan mendekati mereka melalui contoh teladan yang baik selaras dengan kehendak akhlak Islam. Okay, pendekatan dakwah juga perlulah disusun dan dilaksanakan secara lebih kerap dan juga berkala. Okay, antara strategi dakwah yang sesuai dilakukan terhadap mereka ialah pendekatan perkhemah dan berlemah lembut dengan menggunakan kata-kata yang baik, memberikan galakan, nasihat serta pengajaran dengan intonasi yang sesuai, menggunakan perkataan yang sesuai dengan situasi mereka supaya mudah untuk difahami. Okey, yang kedua, pendekatan perdebatan ataupun perbahasan yang terbaik supaya golongan ini tidak mudah tersinggung atau menjauhkan diri. Tonjolkan akhlak mulia yang mampu menarik minat mereka untuk mendekati ajaran Islam dan ke arah perubahan yang lebih baik. Okey, pendekatan yang kelima yang boleh kita pakai adalah program kem ibadah seperti mana yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri inilah, di mana kem ibadah ini mampu mengumpul dan melatih golongan ini dalam jangka masa tertentu. Ia juga sangat bermanfaat apabila golongan sedemikian yang mengikuti program ini akan mempunyai masa yang panjang untuk berinteraksi dengan psikoterapis syar'i ataupun pendakwah, di mana mereka juga boleh bertukar pandangan sesama mereka. Melalui program kem ibadah ini, modul intervensi psikospiritual Islam boleh digunakan dalam program ini yang seharusnya dibuat secara berperingkat ataupun berkala. Pihak bahagian keluarga, sosial dan komuniti dan juga bahagian dakwah JAKIM telah pun memulakan program ini sejak beberapa tahun lepas sebagai satu kaedah yang sesuai untuk membantu golongan kecelaruan gender ini. Seterusnya kita lihat pula kepada bukti-bukti pemulihan yang telah dilakukan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, ini adalah bukti-bukti artikel
tentang pemulihan yang telah dilakukan oleh badan-badan pengurusan hal ehwal Islam seperti JAKIM dan juga MAIS, di mana kedua-dua badan ini telah berusaha dan juga turun padang menganjurkan program-program khas untuk tujuan pemulihan golongan yang mengalami kecelaruan gender ini. Okey, dan telah banyak golongan ini berjaya dipulihkan seperti mana yang telah dilaporkan pada artikel-artikel ini yang dipaparkan sekarang ini. Okey, seterusnya kita rujuk kepada gambar sebelah kiri ini, di mana gambar sebelah kiri ini adalah merupakan seorang bekas maknyah yang bernama Harry Zulkifli, di mana beliau ialah seorang pondang yang pernah menjadi rakan maknyah ataupun rakan pondan kepada Nur Sajak Kamaruzaman. Di mana beliau ini telah berubah dan kembali kepada fitrahnya sebagai seorang lelaki pada beberapa tahun yang lepas. Di mana beliau ini tertarik dengan akhlak yang elok daripada seorang sahabat beliau yang telah bertanggungjawab membimbing dan menarik beliau untuk bertemu dengan orang yang warak dan alim dalam perjuangan beliau untuk kembali kepada fitrah. Di mana sejak itu beliau ini mula dekat dengan agama dan juga telah tersedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan beliau sebagai seorang lelaki. Pada awal permulaan perubahannya itu agak sukar untuk beliau istiqomah, namun beliau mengambil segala kekuatan yang ada untuk terus kekal dalam perjuangannya untuk menjadi seorang lelaki seperti mana fitrahnya yang telah dilahirkan oleh ibunya sebagai seorang lelaki. Dan alhamdulillah sehingga kini beliau masih istiqamah dan masih kekal menjadi seorang lelaki. Okey, itu sahajalah sesi pembentangan saya pada hari ini bagi strategi pemulihan golongan yang mengalami kecelaruan gender ini. Sebelum itu, ingin saya memohon maaf bagi segala salah silap dan segala kekurangan dalam sesi pembentangan saya pada hari ini. Semoga ada tunjuk ajar daripada pihak ustazah. Dan seterusnya, tanpa membuang masa, saya paskan kepada rakan saya iaitu Farah untuk sesi penutup dan rumusan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sebagai penutup, kecelaruan gender merupakan masalah yang perlu ditangani dengan sebaiknya. Ini kerana ia berkaitan dengan isu gangguan fizikal, psikologikal, mental dan jiwa rohani seseorang. Kita perlu kembali kepada fitrah semula jadi kita dan sentiasa mengingati mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia berpasang-pasangan. Pendekatan kaunseling, psikospiritual dan perubatan boleh digunakan dalam membantu untuk memulihkan perkara ini serta jangan menghukum mereka sekiranya mereka ingin kembali kepada fitrah sebenar. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 jenis manusia dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk Allah pada waktu petang. Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang melepaskan nafsu pada binatang dan orang yang datang kepada lelaki. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Diharapkan para hadirin dan hadirat dapat mendalami sedikit ilmu dan juga mengetahui isi-isi yang telah kami sampaikan ini dengan sebaiknya. InsyaAllah kita doakan semoga golongan-golongan yang mengalami kecelaruan gender ini kembali kepada fitrahnya dan beriman kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua berada di dalam rahmat dan lindungannya insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.